Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid dua kenanga? Okey, hari ini insya-Allah kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang ibadah. Solatku sempurna. Okey, boleh buka buku teks muka surat 79. Okey, kita nak belajar mengenai dengan solat. Hari-hari kita solat sebagai orang Islam. Solat ini adalah wajib kepada kita sebagai orang Islam kan. Okey, cuba tengok tu. Syarat-syarat wajib solat. Okey, syarat-syarat wajib solat. Okey, tengok tu dialog antara seorang anak dan juga ibunya. Okey. Tengok nombor 1. Ibu, apa syarat wajib solat? Okey, ibu dia pun jawab, syaratnya ialah 1 Islam. Kita semua orang Islam kan? Okey, jadi kita wajib kena solat. Solat kita 5 waktu sehari semalam. Okey, yang kedua apa? Yang kedua baligh. Baligh ni iaitu cukup umur. Macam orang perempuan lebih kurang lebih kurang umur dia 9 tahun ke 10 tahun dia dah ada yang dah mula baligh. Bagi yang orang lelaki pula, umur dia bila dia sekolah menengah nanti 13 tahun 14 tahun nanti dia akan baligh. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana pula cara baligh tu. Tak apa. Hari ni kita nak belajar syarat-syarat wajib solat untuk sempurnakan solat kita. Dan yang ketiga, berakal. Orang berakal. Kita ni semua berakal. Berakal ni maksudnya apa? Kita boleh bezakan mana yang buruk, mana yang baik. Kita boleh bezakan mana yang boleh makan, mana yang tak boleh makan. Kita boleh beza mana yang bersih, mana yang kotor. Kita boleh membaca, kita boleh menghafal, kita boleh berfikir dan kita boleh macam-macam lagi. Itu maksudnya orang yang berakal. Kalau orang gila, dia tidak wajib untuk solat. Begitu juga dengan orang yang pengsan, orang yang koma. Orang koma ni dia tak sedar, dia sakit, dia duduk dekat ICU lama sangat. Ada tu sampai bertahun-tahun tak bangun-bangun. Itu maksudnya dia tidak wajib solat. Macam kita yang sihat, kita yang tak sihat pun tapi kita masih berakal lagi, kita juga wajib untuk solat. Okey, tengok bawah tu. Info bawah tu yang warna kuning ni. Ni. Yang warna kuning ni, ni info. Okey, syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Ada perkara-perkara tertentu yang mewajibkan kita ni solat. Okey, kita tengok muka surat sebelah pula. Okey, kita tengok muka surat sebelah, muka surat 80. Okey. Syarat-syarat sah solat. Macam mana kita nak pastikan solat kita tu sah? Sah ni Allah terima. Kalau tak sah tu Allah tak terima. Bila Allah tak terima ni kita penat aja. Kan? Okey, syarat-syarat sah solat. Okey, yang pertama apa? Mengetahui masuk waktu solat. Nombor 1 ni, mengetahui masuk waktu solat. Okey, mengetahui masuk waktu solat. Kita tahu, okey, sekarang ni dah waktu zuhur. Kita pun dengar orang azan zuhur. Okey, kita pun solatlah fardu zuhur 4 rakaat. Atau petang pula kita tahu, kita dengar orang azan. Yang paling mudah kita tengok dekat TV. Kita tengok tiba-tiba aja ada keluar kan. Dia kata sekarang masuklah waktu solat bagi fardu waktu asar bagi kawasan negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Contoh, kita tahu, okey, bila kita tahu masuknya waktu solat, kita pun dirikanlah solat. Ini dia subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 waktu sehari semalam. Okey, yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil. Hadas kecil ni apa? Keluar sesuatu, ni hadas kecil. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kita kencing ataupun kita berak ataupun seumpama dengannya. Jadi itu namanya hadas kecil. Hadas besar pula, keluar air mani, khid, nifas, bersetubuh, wiladah dan mati selain mati syahid. Yang ni semuanya kita kena bersihkan dulu, kita kena mandi. Kalau hadas besar ni kita kena mandi. Dah mandi baru kita boleh ambil wuduk untuk solat.
Mati syahid ni macam kawan-kawan kita, saudara mara kita yang dekat Palestin tu. Ada orang berperang dengan orang yang cuba memerangi mereka dan mereka dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni, dia tidak perlu dimandikan. Dia terus saja dikebumikan. Okey, yang ketiga, syarat sah solat apa dia? Suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal. Maksudnya badan kita ni bersih, tak ada najis. Itu pasal ustaz pesan selalu, nak buang air kencing, nak buang air kecil, terutamanya lelaki ni, dah buang air kecil tu mesti cuci. Ni ada maksud tanda dia kencing dia berdiri, dia buka zip, dia kencing berdiri, terus dia tutup zip, masuk kelas. Tangan dia pegang dia punya tu, lepas tu kan dia salam dengan ustaz pula. Tapi nasib baiklah sekarang ni bila COVID ni kita tak boleh bersalaman. Jadi kita kena suci badan kita daripada najis. Bila kita buang air besar tu, kita kena cuci bersih-bersih, supaya tidak ada najis kat badan kita. Kat pada tu kita kena pastikan tiada najis kat tubuh kita, pakaian kita dan tempat kita. Pakaian kita pun kena bersih. Lepas tu tempat kita nak solat tu pastikan bersih. Tak mau ada tai cicak. Kalau ada tai cicak, bersihkan dulu. Tak mau ada kencing kucing. Kalau orang yang biasa yang orang, kalau macam kita bela kucing ni, kalau kata kucing jantan dia lain sikit. Dia selalu dia pancut-pancut. Takut nanti bila kita sangkut kita punya sejadah, dia kencing dia dekat sejadah kita, lepas tu sejadah tu kita guna untuk salat. Jadi tak boleh. Sebab tu maksudnya tempat tu tidak bersih daripada najis, jadi tak sah salat kita. Apa dia? Suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal. Seperti tahi, darah dan nanah. Okey, nombor 4 apa? Menutup aurat. Solat mesti menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, solat kita tak sah. Aurat lelaki, apa dia aurat lelaki? Dari pusat hingga lutut. Dari pusat hingga lutut. Itu maksimum, itu yang paling minima. Yang paling kecil antara pusat dan lutut. Tapi takkanlah kita pergi sekolah kita tutup pusat, tutup lutut je kan? Adakah kita nak pergi sekolah kita pakai tuala aja tutup pusat hingga ke lutut? Tak boleh lah. Jadi kita nak pergi sekolah pun kita pakai baju, apatah lagi kita nak solat, kita kena pakai baju yang sempurna, baru kita boleh solat. Okey, aurat perempuan pula. Aurat perempuan apa dia? Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Nampak tak orang perempuan? Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Janganlah tutup muka, tutup tangan je. Dia kena tutup semua badan dia, pakai tutup semua dengan pakaian yang sempurna kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Dan yang kelima, apa dia syarat sah solat? Menghadap arah kiblat. Ini syarat yang kelima. Mestilah kita nak solat ni kita kena ada satu arah, iaitu menghadap ke arah kiblat. Iaitu di mana kiblat kita? Di Baitullah. Baitullah itu di Makkatul Mukarramah, di Makkah. Okey, jadi kita tengok info bawah tu. Syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Inilah perkara-perkara yang 5 ni. Kalau tak ada perkaranya 5 ni, solat kita tak sempurna, tak sah, Allah tak terima. Kecuali kalau darurat. Itu nanti lain pula. Kalau darurat lain pula kita belajar nanti. Okey.